anak, lepas tu nak ambil masa bertenang sebab itu anak yang first contoh. Ataupun mungkin anak tu memerlukan perhatian yang khusus, mungkin nak ambil cuti tanpa gaji ataupun berhenti kerja tu untuk 8 bulan, setahun dan sebagainya. Ataupun mungkin ikut suami buat master pergi overseas, kita pun follow sekali kan. So whatever reason it is, anda berhenti dan anda nak kembali kepada dunia pekerjaan. Khas untuk wanita, ada inisiatif yang bantu anda di bawah Talent Corp. Nama dia adalah Career Comeback, kalau tak silap saya. Career Comeback ini inisiatif di bawah Talent Corp khas nak bantu wanita untuk kembali ke dalam dunia pekerjaan. Tak kisah apa sebab dia. Anda berhenti ke, cuti kahwin ke, cuti honeymoon setahun ke, cuti jaga family ke, whatever it is, memang khas untuk bantu wanita. Jadi saya sarankan, kalau yang ada masalah begini, terus rujuk kepada Talent Corp. Inisiatifnya adalah Career Comeback. Dia akan sediakan bimbingan, bantuan, bahkan dia boleh bantu salurkan anda kepada syarikat-syarikat ataupun network-network mereka. Itu sangat bagus. Dia sangat nak membantu career wanita berkerjaya yang ada potensi ataupun nak mulakan kerjaya tapi ada gap yang sangat besar atas faktor-faktor family lah. Sebab kita faham dekat Malaysia ni bila ada gap yang lama ataupun bila wanita, dia adalah bias dia yang tertentu. Alright, ada serta-serta culture yang tak sihat. Ataupun bahasa mudah dia, kadang-kadang kerja tu memerlukan travel dan sebagainya. Bila kita tanya, oh, perempuan dah kahwin? Belum. Okay, bolehlah bujang. Kalau dah kahwin, susah sikit. Biasanya persepsi begitu, dia menjadi, kita panggil stereotype lah. Jadi, dia tidak semestinya betul bila saya sebut stereotype ni. Jadi, untuk membantu mereka yang ada gap ni, boleh pergi kepada Talent Corp Career Comeback. Alright? Dia sangat memudahkan proses. Okay? Alright. Itu yang pertama. Yang kedua, apa persepsi dia? Persepsi dia, tuan-tuan Cik Puan, kita nak tahu apa yang berlaku dalam tempoh gap tersebut. Alright, itu kita faham. Di pihak saya sendiri, tuan-tuan Cik Puan, kalau kita tengok anda ni, okay, kenapa gap ni? Usually gap ni kita tak nak dua perkara biasanya. Pertama adalah anda ada rekod jenayah. Itu antara benda yang kita sangat berhati-hati. Tidaklah memang saya tak boleh nafikan lah. Jika mereka ada rekod jenayah, dia agak mencabar sikit bila nak masuk balik sebab dia ada bad perception, kan? Walau bagaimanapun kita di pihak rekruter ni kita ada satu konsep which is kita kena tengok potensi orang juga, bukan semata-mata dia punya past. Right. Itu yang pertama lah. Yang kedua adalah kalau anda ada gap, dalam tempoh gap itu buat apa? Adakah langsung zero, tak buat apa-apa? Itu confirm something wrong somewhere. Takkan duduk rumah tak buat apa-apa kan? Usually you must do something, ataupun biasanya tuan akan ada masalah family ke, urusan keluarga, orang tua ke, kanak atuk nenek ke sebagainya, uruskan perniagaan sendiri ke, mesti ada. Dan apa yang kita nak tengok adalah effort anda untuk kembali. Usually walaupun anda bekerja cashier, jaga family sebagainya, apa inisiatif anda untuk kekalkan knowledge yang anda ada? Contoh, pergi online course. Contoh anda ambil kerja part time atau buat dropship ke contoh. Benda-benda tu kita boleh, pertama kita nampak anda ni bukannya duduk idle semata-mata. Yang kedua, skill-skill dalam bidang tersebut. Sama ada dia hanyalah part time ke, freelance ke, ambil upah ikut masa je ke, ataupun kerja-kerja yang tidak setaraf tetapi memudahkan kita untuk berdekatan dengan family. Skill-skill kerja di situ boleh kita kaitkan yang mana boleh memenuhi requirement kerja yang kita mohon. Kita panggil sebagai transferable skill. Contoh, sebab kita nak jaga family, jadi kita kerja Grab, pemandu Grab. Oleh itu, apa yang berlaku adalah kita boleh jaga family. Contoh, siang kita jaga family. Buat Grab ni kita buat malam. Sebab family, contoh, adik-beradik yang lain dah balik. So, dia boleh jaga adik-beradik kita, family kita yang tak sihat ke sebagai apa ataupun perlu perhatian khusus. So, malam kita pergi cari duit tambahan. Kita buat sampai pukul 2-3 pagi. So, pagi esok macam itulah rutin kita. So, skill dalam Grab itu, kita boleh kaitkan dengan pekerjaan yang kita nak. Contoh, skill komunikasi. Kita communicate dengan klien, pelanggan. Contoh dekat Grab, berapa ramai pelanggan yang anda ambil dalam tempoh 2 bulan, 3 bulan ataupun setahun tu? Takkan 10 orang kot. Sehari 10 orang kan? So mungkin dah sampai 200 orang, 300 orang. Berapa rating anda dapat? Dapat 4 bintang, 5 bintang. Itu tinggi. So macam mana anda entertain? Takkan klien anda tu orang Melayu je semua. Umur 20-an je semua. Tak kan? Mesti ada Indian, Chinese, ada foreigner kalau pergi ambil dekat KLIA. Mungkin ada yang perangai banyak songeh kan, contoh. Kadang-kadang balik malam kan, minta maaf saya sebut lah. Dekat KL ni kadang-kadang naik Grab ni ada je yang jadi mabuk-mabuk malam tengah malam kan. Jenis yang perangai pelik-pelik itu kita akan jumpa dan macam mana kita menguruskan dia.
So itu adalah teknik komunikasi. Kita deal dengan difficult situation ke, dengan klien, difficult client ke. Semua itu adalah skill yang kita boleh guna pakai di tempat kerja yang kita mohon. What we call as transferable skill. Itu istilah yang saya gunakan lah. Jadi ia boleh dikaitkan dan dia boleh jadi supporting. Dia boleh jadi added value. Alright. So saya harap itu membantulah tuan-tuan kepada Cik Puan yang ada situasi tersebut. Right, thank you very much untuk soalan. Ada yang request ke? Setakat ni belum ada yang request untuk Q&A. Right. Seterusnya saya pergi pada soalan seterusnya. Ramai yang PM sahaja. Adakah insentif ini juga boleh diberi kepada mereka yang berhenti jadi caretaker untuk parent? Ya, boleh. Untuk career comeback tu boleh. Betul. You just PM talent corp bahagian career comeback tu, tanya je. Dia akan ada PIC yang jaga. Bilakah masa sesuai? Ini soalan seterusnya ya. Bilakah masa sesuai untuk tanya negotiate pasal gaji? Oh, begitu. Okey. Yang terbaik adalah pada interview yang final punya final. Kemudian kita tengok interview tu feedback ataupun body language panel tu positif. Kemudian yang terbaik lagi adalah panel tu sendiri buka topik pasal gaji. So kita if we would like to hire you, what is your rate ataupun what we are looking at. So what is your expectation contoh. Time tu bila dia sebut je buka dia topik pasal kewangan ke gaji ke, time tu lah kita nego pusing, terajang guna seni dan sebagainya. Alright. Itu yang terbaik lah. Okay. So sebenarnya kita boleh tanya dalam interview berkaitan dengan gaji, tetapi seni tanya tu kena betul supaya nampak tak materialistik sangat. Cuma saya tak suggest benda tu sebab tak semua orang ada seni nak bertanya dengan baik supaya tak nampak ke arah itu. Tak nampak nak ke duit sangat. Nanti salah tanya dia akan nampak negatif. So untuk play safe, usually saya akan suggest tuan-tuan better jangan tanya tentang gaji ke allowance ke apa unless panel yang buka soalan tu, yang buka topik tu. Baru kita bincang sehabis-habisnya. Okay. Itu soalan daripada Cik Puan RF. Terima kasih. Right. Semua PM je soalan ni. So tuan-tuan dengar je lah saya membebel malam ni. Boleh je. Okay. Alright, seterusnya. Okay, soalan seterusnya. Menarik. Soalan saya berkenaan resume daripada Cik Puan Syasha. Penting ke untuk buat resume yang boleh review by ATS? Mostly company in Malaysia guna ATS ke? Okay, baik. Untuk makluman Cik Puan Syasha, saya dah buat kajian pasal ATS ni. Saya dah research sikit-sikit company Malaysia ni guna ATS ke tak? Sebab banyak ATS ni datang daripada luar negara dan juga Singapura yang paling dekat. Alright. Kemudian apa yang saya jumpa based on my research lah tuan-tuan, ataupun saya survey company-company yang guna ATS ada ke tak, rupa-rupanya kat Malaysia ni majority tuan-tuan masih lagi menggunakan manual ataupun kita tak panggil ATS, kita panggil AI system, iaitu macam job portal ke LinkedIn ke mana-mana yang guna platform gitu, mereka guna AI dan bila mereka guna AI mereka akan filter menggunakan keyword. Alright. ATS ni pun salah satu bentuk AI jugalah, artificial intelligence. Alright. Cuma apa benchmark ataupun indikator yang memang dia guna ATS? Ini je senang. Dia akan minta resume dalam bentuk Word. Itu confirm ATS. Dia bagi rimak awal-awal lah kena hantar dalam bentuk Word. Alright. So itu confirm lah ATS. So anda memang kena guna Word 100%. Tak boleh guna Canva apa semua, tak boleh. Tak boleh PowerPoint, Illustrator, tak boleh. Sebab dia susah detect. So akan guna dalam bentuk Word, buat dalam bentuk gaya tradisional. Alright, so itu memang sure fire punya ATS. Kalau dia minta dalam dia punya requirement, hantar resume dalam format Word ataupun docx contoh. Okay, selain daripada tu, setakat makluman saya tuan-tuan Cik Puan, just AI tak ada masalah. Dia akan filter keyword berdasarkan profile. Sebab tu profile anda dalam job portal kena lengkap. Itu saja. Alright. Setakat saya baca research ni, saya kaji secara mendalam sedikit tahun lepas. Tahun ni wallahualam lah, saya rasa tak ada beza pun. Okay. ATS memang meluas digunakan di US dan juga dalam mana-mana company yang macam apa 500 Fortune. Bukan. 500 Forbes yang tersenarai, 500 Forbes company tu. Yang tu memang guna ATS lah. Alright, dan juga majority company kat Singapore. Okay, baik. Terima kasih untuk soalan. Itu soalan yang popular juga. Sebab tu saya tak ajar pasal ATS. Sebab saya tahu dekat Malaysia ni dia bukan meluas sangat. Sekadar itu je. Tahu apa? Tahu
bila dia guna ATS, iaitu Word. Baik, soalan seterusnya. Sudah bekerja dalam bidang untuk beberapa tahun, kemudian beberapa tahun kemudian kita hilang passion dalam bidang tersebut. Oh, kita mula explore kerja di luar bidang yang mana lebih memberi gaji yang lebih baik dan kita seronok dengan job tersebut. Jadi ni kalau kita decide untuk exercise bidang baru, pendapat tuan bagaimana? Maksudnya kena ambil sertifikat bidang baru dan sebagainya. Apakah pro and con? Okey. Kita dah bekerja dalam bidang A untuk beberapa tempoh, beberapa tahun. Beberapa tahun ni saya kira bawah 5 tahun lah kot. Kemudian after that period, kita pun datang minat yang lain ataupun rasa jumpa jalan yang baru lah. Explore kerja-kerja, jumpalah kerja bidang baru, bidang B. Gaji yang lebih okey, seronok. Gaji yang mungkin okey ni. Jadi luar bidang yang mana lebih memberikan gaji yang baik. Okey. Okey, yang probability memberikan gaji yang lebih baik. Okey. Kalau kita decide untuk exercise bidang baru, pendapat tuan apa yang perlu dibuat? Pertama sekali kita kena tengok requirement dia untuk position tersebut. Sebab ada position yang memerlukan formal education. Contoh, mesti at least basic diploma dalam bidang tu ataupun degree dalam bidang tu. Tak ada tu memang dia tak ambil. Alright. So our punya landscape kerja landscape kerjaya ataupun kerja dalam Malaysia ni, dia ada minimum requirement begitu. So yang tu kita kena penuhi. Alright. Kemudian kalau dia ada menyatakan beberapa skill yang sangat kita panggil sebagai core skill dalam bidang tersebut, nak tak nak memang kena ambil what we call is professional cert ataupun mana-mana kita panggil courses 2 hari 3 hari ke yang membantu kita ke arah perkara tersebut. Alright, contohlah nak mengajar lah tuan-tuan, nak jadi cikgu kan, at least kena ada diploma pendidikan. Contoh saya belajar bidang HR, tiba-tiba habis belajar HR, mengidam nak jadi cikgu pula kan. Dia tak boleh jadi cikgu macam tu, dia kena ambil diploma pendidikan at least, baru kita boleh apply untuk mengajar. Alright, itu contohnya lah. Right. So oleh itu teknik yang saya akan suggest adalah buat cari pattern dulu. Apa maksud pattern? Macam saya suggest pada sesi space sebelum ni. Ambil 20 iklan kerja, 10 iklan kerja, letak depan mata, lepas tu filter apa requirement yang berulang. Apa responsibility yang berulang. Apa skill-skill yang berulang. Itulah yang perlu ada dan itulah yang anda perlu lengkapkan diri anda. At least you achieve 50%. Dan mesti kuasai core skill. Sebab dalam skill-skill requirement tu dia ada yang core, ada yang secondary. So yang core tu kita kena tahulah apa maksud core, yang repeat banyak kali daripada 20 iklan kerja tersebut. Okay, harap membantu. Alright. Oh, ramai malam ni 200 lebih. Subhanallah. Oh, semua tak nak request So semua nak saya jawab soalan je. Dengar je. Okay, boleh, tak ada masalah. Soalan daripada Tuan Hafiz. Berkata umur. Kebiasaan berapa had umur maksimum untuk jawatan di kerajaan badan berkanun? Oh, yang ni saya kena minta maaf tuan. Saya pun tak tahu. Jadi saya bukan ahlinya. Untuk kerja kerajaan ni saya kena surrender awal-awal tuan. Saya ada minimal knowledge untuk yang kerja kerajaan. Saya hanya tahu fundamental je. Trik-trik macam ni saya kurang tahu. Saya minta maaf Tuan Hafiz. Kalau ada yang boleh bantu saya, boleh bagi tahu ya, boleh kongsikan. Alright. Seterusnya Cipuan Amira kita untuk career development, jika dia beri pilihan untuk naik pangkat job title tapi gaji yang sama atau job title rendah tapi ada kenaikan gaji, mana better? Oh, tapi saya bagi sikit dulu. Okay. Tip yang pertama, jangan letak muka surat pertama, letak muka surat kedua. Tip kedua, gaji tu letak range, jangan letak spesifik. Ini tip saya tuan-tuan, tak betul tak salah. Based on my experience, this is the best approach. Letak range. Range berapa? 500. Kenapa 500? Sebab itu range yang logik untuk dinego. Kemudian range tersebut mestilah relevan ataupun setaraf dengan yang ditawarkan dalam iklan kerja. Contoh, iklan kerja offer 3,000. Anda pun macam, oh, okay nak masuk ni. So expected gaji nak letak berapa? Letak 3,000 ke? Saya cadang letak begini. Letak 2008-3003. Nanti company biasanya akan bagi tengah-tengah. Ataupun company nak macam budak ni macam mengarut ni, banyak kena train ni, bagi 2008 je lah. Sebab dia minta bawah 2008 kan. Contoh. Ataupun anda rasa anda ni, aku ni hot staff ni, aku dah lah MPP, aku dah perform, aku dah lah dapat award ni, award tu kan. So expected gaji dalam iklan kerja dia bagi 3,000. Anda nak jual mahal sikit, anda letak 3,000 dash 3,500. That is my approach lah yang saya akan suggest. Boleh? Alright, terima kasih Cipuan Anis. Seterusnya
apa pandangan seorang berumur 28 tahun baru nak bermula job Han? Tak ada masalah. Umur early 20, identity crisis. Okay, tak tahu hala tuju. Perkara biasa. Okay, bidang pertanian. Sebab itu 1 tahun 6 bulan sebagai research assistant. Habis kontrak 2 tahun buat master pendidikan. Dan bagaimana kalau ingin tukar bidang kerja, contoh administration. Adakah ada peluang dalam industri atau perlu stick saja kepada bidang sendiri? Okay, apa yang saya cuba bagi tahu begini tuan-tuan cik puan apa? Perjalanan mencari minat ni adalah perkara yang sangat consume tenaga. Nak tak nak kita kena buat. Saya tak boleh nafikan lah. Nak tak nak kita kena buat. Kalau kita cuba lari ataupun kita cuba follow the flow, untuk sampai satu masa kita mungkin macam ni lah, kita rasa umur kita dah terlambat. Tapi tak ada istilah terlambat lah. My answer would be adalah cuba selarikan minat kita dengan demand pasaran. Minat kita ni bukan satu. Minat kita ni dia ada area-area dia. Contoh, kita ni jenis people oriented. Apa maksud people oriented? Kena bergaul dengan manusia, pandai layan orang, mesra rakyat gaya YB contoh. Bila sembang-sembang ni orang hangguk-hangguk, iyalah betul orang termakan apa kita cakap contoh kan. Maka jawatan kita adalah leader MLM contoh, gurau. Maka jawatan kita adalah jawatan yang di dengan klien, pelanggan dan sebagainya. Okey. Kerja sale ke, kerja marketing ke, kerja BD ke, kerja apa lagi? Koordinator ke sebagainya lah. So, jawatan tu pelbagai, tetapi job scope jawatan itu sesuai dengan minat dan kekuatan kita. Right. Itu boleh diterima. Saya cuba ambil angle begitu. Right. Kemudian kita contoh, okeylah aku nak jadi business development lah sebab kenalah dengan kekuatan aku, minat aku. Okey, lepas tu kita match pula dengan pasaran. Industri mana yang sedang elok sekarang ni, yang tak sakit. Yang PKP pun dia jalan, PKP pun dia tak downsizing, PKP pun dia tak potong gaji contoh. Kita apply industri tu. Alright, boleh dua cara. Kita matchkan minat kekuatan kita dengan industri yang okey sikit. Alright. Thank you for the questions. Okay, baik. Makin banyak tak sempat kejar soalan. Okay, baik. Kalau kita dah dapat interview tapi nak try juga apply untuk satu lagi position syarikat yang kita sama pohon, adakah dibolehkan? Dan bilakah masa sesuai untuk kita bagi tahu HR yang kita nak apply satu position lagi? Oh, kita dah dapat interview untuk jawatan A dekat Petronas, tapi kita berminat dengan jawatan B kat Petronas. Macam mana tu? Macam mana bagi tahu? Begini tuan-tuan. Ada juga orang tanya, saya nak apply dengan Petronas, tapi jawatan kosong Petronas tu ada 10. 3 daripada 10 tu saya minat ataupun saya memang boleh pergi. Macam mana nak bagi tahu? Okay, cara bagi tahu tuan cik puan adalah kita boleh bagi tahu dalam cover letter yang pertama. Ataupun dalam email. Kemudian cara yang bagi tahu saya ajar dalam kelas saya adalah resume tu dalam apa? About me ke ataupun my summary ke. Dalam tu kita boleh bagi tahu I'm open for job yang related dengan 1, 2, 3. Kita bagi tahu terus. So apa berlaku adalah untuk internal recruiter, mereka bila nampak begitu mereka boleh salurkan anda, contoh pilihan pertama apa? What we call jabatan A. Tapi bila interview hiring manager, HOD jabatan A tu tak nak anda. Dia boleh salurkan anda kepada jabatan B pula. Alright. So internal recruiter pegang semua talent pool ni. Kemudian dia akan salurkan kepada jabatan-jabatan yang memerlukan. Okay. Right. Anyway, sesiapa yang ada pandangan lain boleh kongsikan pendapat. Mungkin itu apa yang saya praktikkan buat masa sekarang lah. Right, we have a request. Okay, silakan. Kita ada request seorang. Allah, hilang dah. Okay, tak apa, hilang. Tak apa, kita sambung dulu dengan soalan. Okay. Saya nak bertanya, pada pendapat tuan expected salary harus disertakan atau tidak? Kalau tanya saya sertakan. It totally depend on you. Alright, kalau saya sertakan. Lebih-lebih lagi jika iklan kerja dah menyatakan gaji berapa dia offer. Soalan seterusnya, untuk resume biasanya perlu fancy design atau design biasa saja, bergantung pada industri. Industri ada 3. Yang pertama traditional industry, yang kedua semi traditional, yang ketiga adalah creative industry. Kalau traditional industry, tolong bagi resume dalam bentuk traditional, iaitu yang hitam putih, yang tersusun, tak ada design banyak-banyak, tak payah warna pun. Yang kedua, kalau creative industry boleh bagi design pelik-pelik sikit lah. Tapi masih lagi kekal profesional. Ingat, ini dokumen, this is business document.
Resume ni business document. So you need to appear professional. Jangan terlampau meriah macam buku skrip ataupun poster lah. Kemudian semi-traditional adalah industri yang paling besar. 80% industri dalam Malaysia adalah semi-traditional. So semi-traditional are open actually. Contoh engineering ke, cikgu ke sebagainya, dia quite open. So it's okay for you to use some infographic, tapi guideline saya tuan-tuan cik puan guideline saya kalau nak panjang nanti kena sembang belakang lah, tapi secara mudah font kena seragam, tulisan kena sama, font type, font size kena seragam, kemudian majority warna mesti putih, maximum color 2 je, alright. So logo-logo tu boleh nak guna simbol-simbol boleh, tapi jangan letak benda-benda yang bersifat flora fauna ni. Tiba-tiba ada rama-rama, kupu-kupu ataupun design yang flowy. Nampak background design dia beralun sebab dia bukan design yang profesional. Tuan-tuan kena tengoklah interior design office pun macam mana. Design dokumen profesional macam ni. Dia tak ada berombak-rombak ni, tak ada. Okay, so kita tiru design begitu kalau kita nak buat. Right. Okay. Oh, hold on. Saya cuba semak jika ada yang nak request. Okay, ada request tapi gagal tadi. Sekali lagi, saya kuat. Silakan. Saya sedang approve seorang untuk jadi speaker. Okay. Sambil-sambil menunggu approval tu, saya baca soalan dulu. Okay. Saya nak tanya, mengapa selepas interview syarikat kata nak kontak semula untuk jawapan tapi mereka diam tanpa berita? Adakah memang susah untuk mereka update kepada kita atau kita gagal? Dan soalan lagi satu, bagaimana kita nak tanya semula mengenai status interview syarikat? Okay. Sebagai rekruter ataupun HR yang baik, saya ulang lagi sekali, sebagai rekruter dan HR yang baik, mereka kena maklumkan calon gagal ataupun berjaya. Because saya berpegang pada prinsip respect goes both way. Calon kena respect syarikat, yang seperti yang sebagai rekruter demand dia kata calon ni kena respect lah, kena bagus lah. Okey, rekruter pun kena respect calon. Calon berhak untuk tahu status mereka. Kalau anda pemalas ataupun susah sangat, buat satu sistem. Bagi tahu dalam website, kita akan publish result dia. Selesai. Semudah itu je. Okey, tetapi itu tidak berlaku dalam dunia sebenar. Oleh itu tuan-tuan cipan, kalau dalam tempoh 2 minggu tak dapat feedback, assume you have been friend zone. Maka move on lah, carilah yang lain. Boleh Itu je. Nak follow up, sangat bagus untuk follow up melalui email ataupun follow up melalui phone call. Okay, terima kasih Cik Puan Ain. Next. Saya graduate bidang IT. Macam kita tahu, teknologi bergerak laju. Jadi setiap kali saya pergi interview selalu tanya macam mana saya follow perubahan terkini IT. Jadi untuk soalan yang macam itu, jawapan yang macam mana HR hendakkan? Sebab saya selalu rasa jawapan saya tidak mendapati kena HR. Okay, baik. Jawapan panjang ada ni, tapi panjang sangat. Jawapan pendek dia yang mudah faham. Ada HR bagai IT ya? Alright. Kalau macam ni lah tuan untuk Cik Puan yang bertanya ni, kita nak tahu, apakah anda memahami konsep ataupun contoh, syarikat saya dalam industri IT, so saya mestilah nak tahu apakah yang anda faham tentang IT. Alright. Do you have a basic competencies untuk berada dalam industri IT? Itu je sebenarnya yang saya faham daripada soalan ni. Contoh saya sendiri pun interview budak graphic design kan. Budak graphic design ni tuan-tuan, tak semua duduk termenung boleh dapat ilham macam dapat wahyu. Mana ada? So kita akan tanya macam mana you cari ilham? Macam mana you cari you punya footage ke sebagainya. Dia kata tengok YouTube lah. Tunjuk siapa sumber YouTube, apa channel YouTube. Mana ambil gambar free, dia akan bagi tahu sumber-sumber dia. Sumber-sumber itulah menunjukkan dia adalah seorang yang kompeten, memang dia tahu kerja dia. Usually macam tu. Alright. So saya faham yang soalan ini apa yang saya faham lah. Soalan ini dia nak tahu, are you competent enough dalam industri tersebut? Tak adalah kita nak tahu anda ni bagus, tapi you know how to adapt yourself dengan skill-skill yang relevan. Alright. Baik, seterusnya. Okay. Saya fresh grad kejuruteraan awam yang sedang mencari kerja. Layakkan saya untuk apply kerjaan grade 41, tak ada pengalaman. Grade 41, 19
apa 20 apa satu lagi kerajaan ni dia melambangkan kepada tahap pendidikan. 41 ni adalah degree. So tuan ada degree, tak ada masalah, boleh apply lah. Alright. Itu yang saya faham nombor-nombor yang agensi kerajaan ni dia melambangkan taraf pendidikan. 19 tu SPM, diploma saya lupa 20 berapa 20 apa? Lupa dah. Yang 41 ni degree lah biasanya. Alright. Baik. Okay. Nak tanya, saya insyaAllah habis belajar degree tahun ni. Saya ada survey iklan kerja. Requirement mostly experience kerja 2 tahun ke atas. Kalau untuk fresh grad tanpa experience kurang 2 tahun, experience hanya internship saja. Macam mana tu tuan? Okay, baik. Apakah pengalaman kerja? Internship, kerja part-time, kerja freelance, bisnes sendiri, itu semua dikira sebagai pengalaman kerja pertama. Yang kedua adalah untuk jawatan yang 2 tahun ataupun 3 tahun ke bawah, kita tengok title dia. Biasanya adalah entry level. Bila dia sebut entry level, fresh grad apply saja. Tak payah peduli lah dia cakap setahun ke 2 tahun. Sebab dia cakap situ entry level. Okay. So asalkan anda at least cukup 50% requirement, apply je. Alright. Harap membantu. Okay, kalau nak faham iklan kerja macam mana, nak faham anda boleh perform ke tak, saya alu-alukan join kelas job search masterclass. Yang tu saya ajar teknik lebih khusus, teknik KSA. So yang tu step by step. Anda tengok iklan kerja, anda jadi detektif lah. Anda boleh analisa, faham dan sebagainya. So yang tu makan masa sikit lah. So what I can say is, untuk entry level, anda boleh apply saja. Memang untuk fresh grad. Okay, alright. Tuan-tuan tak bosan ke saya baca soalan lepas tu jawab macam ni? Tuan ada servis review resume ke? Saya tak buat servis review resume sebab dia memakan masa. Sebab nak review resume ni makan sejam 2 jam at least. Okay. So apa yang saya buat kelas ramai-ramai. Nanti datang kelas saya, tuan-tuan dah boleh review resume sendiri, dah boleh review resume member-member dah. Alright. Okay. Dan tak sikit lah orang yang jual template resume tu datang kelas saya. Alright. Saya ada soalan, seterusnya. Saya dah dekat 2 bulan jobless. Okay. Memang cari kerja HR. Sebab minat HR. Good. Tapi sebelum ni banyak pengalaman saya dalam bahagian admin computer HR. Adakah saya perlu terima je kerja selain HR atau struggle lagi apply kerja HR? Okay, 2 bulan saya mohon tuan untuk fokus betul-betul cari kerja, make it effective sampai tempoh 3 bulan. Dah selesai 3 bulan, dah masuk bulan keempat tu, saya sarankan tuan ambil dulu kerja mana-mana. Sebab rule dia adalah jangan sampai 6 bulan menganggur. Kalau dah 6 bulan tu tak ada kerja, baru anda dapat title jawatan baru, nama dia penganggur. Selagi mana bukan 6 bulan anda tidak ada title penganggur. Boleh Right. So my advice would be 1 bulan lagi tuan, bagi masa pada diri tuan betul-betul professionally job hunt. Alhamdulillah, subhanallah. 2 bulan tuan cari kerja tak berkesan. Jawapan saya mesti something wrong dengan cara tuan cari kerja. Ada something teknik tak betul, cara tak kena, approach tak match dengan industri. So itu kena perbaikilah. Alright, terima kasih. Next. Oi, Cik Puan Amira ni kena belanja saya Starbucks Ada 4 soalan daripada dia malam ni saja. Kalau kita ada follow seorang director di LinkedIn, di sana dia ada letakkan email address dia. Adakah profesional kalau kita send official email dan resume kepada beliau? Kerana di website company tu tiada link for career. Pertama sekali, tidak sesuai untuk kita hantar resume kepada director. Sebab dia bukan recruiter, dia director. Kedua, kita nak hantar apa-apa email contact dia, boleh, tak ada masalah. Itu adalah professional email dia perlu letak. Siapa suruh letak kan? Namun yang terbaik adalah kita bina network dahulu dengan dia, bina repo, bagi dia selesa. Kemudian baru kita tanya, ada opportunity tak di syarikat tuan? Kerana saya adalah graduan sekian-sekian berminat dengan bidang sekian. Dan saya perasan syarikat tuan ni adalah selari dengan apa yang saya cari. Itu cara yang terbaik. Okay? All the best. Dekat LinkedIn ni dia kena guna teknik networking, bukan sembrono apply sahaja. Right. Terutama kalau anda jumpa orang-orang yang berjawatan. Right. Saya nak bertanya, jika noti berhenti perlu 2 bulan, siapa perlu kita inform dulu? Terus atau superior dulu? Oh, both. Takut nak hadap lagi 2 bulan tu akan jadi awkward moment with bawah yang klik. Okay, bila kita berhenti, biasanya memang akan jadi awkward moment. Jika syarikat itu tak bagus. Syarikat yang tak bagus, dia akan jadi awkward orang nak berhenti. Tapi kalau syarikat yang bagus, dia akan meraihkan. Bos yang bagus, dia akan ucap tahniah, terima kasih dan sebagainya. Itu saya cakap terus terang lah. Alright. Baik. So, majority lah yang akan jadi awkward. Sebab, tak tahulah kenapa. Tapi, begini. Nak bagi tahu siapa? Jawapannya adalah, sebelum buat keputusan berhenti tu, pergi sembang dengan direct supervisor, superior dulu.
bukan secara formal, secara informal. Jumpa, tuan, jumpa je tuan, minum kopi, saya belanja. Kopi je lah, saya tak ada duit. Cakap kat dia kan. So, tuan, saya macam ni lah. Saya berkira-kira ni ada offer datang sini-sini. Saya 80% macam nak terima. Dapat tuan macam mana kita sembang informal, bagi tahu bos kita dulu yang direct supervisor ni. Dia bagi advice begini begitu begini begitu begini begitu. Walaupun dalam kepala kita ni aku memang nak berhenti dah, aku memang nak berhenti dah, tapi kita courtesy. Kita bagi hint dulu dekat bos kita. Alright, supaya dia pun tahu. Alright. Boleh jadi dia pula bagi counter offer. Oi, engkau ni kenapa kau tak happy dengan aku ke? Kau macam ni, okey. Apa offer yang baru yang kau dapat tu? Okey, gaji naik ini. Okey, baik, aku cuba negotiate, cuba bagi kau. Kau happy tak kerja sini? Sebab aku perlukan kau punya skill contoh. Jadi tak macam tu. Itu perkara biasa. So saya akan cadangkan anda sebelum tender resignation notice tu, sembang secara informal dengan superior dulu. Lepas tu baru hantar kepada superior and then hantar kepada HR pada hari yang sama. But your supervisor should be someone who know more about you. Bukan sekadar dalam keadaan formal tapi dalam keadaan informal. So it's okay for you untuk berjumpa secara informal terlebih dahulu. Ingat, kita bekerja dengan manusia tuan-tuan. Manusia ada emosi, perasaan. So kita kena bermain dengan perkara tersebut. Okay. So jangan tiba-tiba tender. Tak ada sembang, tak ada ribut, tak ada apa, resign. Dia biasanya kalau mengejut ni, dia akan jadi negatif sikit keadaan ataupun suasana harmoni tu. So better you bawa berbincang. Kita benda boleh bincang ya. Baik. All the best tuan. Salam tuan, resume perlu letak gambar profil tak? 67% recruiter kata dalam resume mereka nak gambar. Selesai. Saya baca data daripada Grab Malaysia tuan-tuan Baik. Boleh tuan kongsi pendapat tuan tentang apa yang patut seorang pekerja buat bila dapat tahu bos tidak suka dengan kita? Adakah itu refleks untuk start cari kerja lain sebelum dibentikan? Tuan-tuan, saya bekerja dulu pun tak ada pun bos suka saya. Semua menyampah dengan saya. Engkau ni macam sebab saya ni suka buat mistake yang kecil-kecil. Alright, saya ni nak kata teliti, saya berlatih teliti disebabkan saya berada dalam bidang bekerja lah, industri ni. So apa yang berlaku adalah kita tebal telinga, belajar sahaja sebab kita tahu kalau aku stay sini aku belajar banyak benda. Alright, kalau bos bos marah-marah sikit ke, tak suka sikit ke, tuan-tuan, kenapa first option tuan-tuan adalah untuk lari? Kenapa tidak first option adalah untuk hadap dan perbaiki situasi? Kalau tuan-tuan boleh baiki situasi orang tak suka jadi suka, it means you are very capable ataupun tuan telah bina skill yang baru untuk tukar orang tak suka kepada suka. Bayangkan skill itu tuan-tuan ada, how cool is that? Compare dengan pergi company A, orang tak suka, bos tak suka, berhenti lagi. B, bos tak suka, berhenti lagi. Sampai bila? Alright, it's better for you to grow yourself. Itu lebih baik. Sebab masalah ni, dengan sekali lagi saya sebut, bila sebut manusia, masalah yang sama pasti akan ada. Yang berbeza hanyalah nama orang je. Okay, baik. Saya nak check, tak ada orang request ke? Ada request tadi tapi tak berjaya. Alright. So, malam ini tuan-tuan cik puan dengar suara saya membebel seorang-seorang je lah Okay, baik. Alright. Soalan-soalan tuan-tuan cik puan ni, kalau tuan-tuan masuk dalam Career Cube community yang ada dalam profil saya, klik je. Soalan-soalan ni sebenarnya majoriti orang dalam tu dah boleh jawab dah. Sebab dalam tu ada alumni program saya dan ada HR dalam tu. Mereka boleh bantu jawab dah. Okay, tak perlu tunggu saya pun tuan-tuan. Sebab mungkin tuan-tuan tunggu saya ni mungkin makan masa ke lambat ke, saya respon lambat sebab banyak sangat tanya. So you can join that group, teruslah tanya dalam grup Career Cube community tu. Nanti diorang akan bantu jawab sama-sama. Okay. So kalau saya tak sempat jawab malam ni pun sebab ada 10 minit lagi, boleh join grup tu, tanya soalan dalam tu. Alright. Salam tuan ni, live space sambung tarikh macam PKP sambung ke? Masya Allah, saya sebut awal-awal. Saya boleh komit 14 hari je Cik Puan. Lebih daripada tu, saya kena bagi komitmen pada perkara lain lah. Saya pun ada live dan juga ada kerja yang saya perlu fokus. Jadi, I can give my time untuk 2 minggu ni je. Alright, so kita tak sambung, minta maaf. Saya nak jadi speaker. Okay, nak jadi speaker tapi tak dapat Allah, saya minta maaf lah tu. Siapa saya baca dulu soalan tuan. Saya fresh grad dan sekarang tengah kerja dengan e-commerce company, permanent position dah 10 bulan. Adakah sekarang masa sesuai untuk saya cari kerja yang lebih baik dari segi gaji, job role, growth opportunity ataupun kena tunggu 1 tahun dulu? Jawapan saya tuan, macam space yang sebelum ni saya pernah kongsikan, sebaiknya stay untuk 2 tahun. Kalau company tu okay, everything is okay. Unless there is a very good opportunity, memang kalau lompat ni memang akan jadi gini, lagi bagus, aku masuk lompat lah.
Kalau kalau tak, kalau lompat ni macam naik sikit je, tapi just nak company baru. Elok sikit je, tak payah lompat. Stay at least 2 tahun. Kalau setahun ni sebenarnya pendek sangat lagi. Alright? Unless sebab tuan dah dapat kerja permanent. So, saya akan suggest 2 tahun lah. Alright? Itu pandangan saya tuan. Anyway, tuan kena timbang perkara-perkara ini juga lah. What is your objective? Adakah dengan lompat lebih mencapai career objektif? Kalau tidak, saya akan suggest 2 tahun. Alright? Kat resume CV ada maximum amount of job experience yang kena letak ke? Tak ada. Untuk CV, anda boleh senaraikan seberapa banyak yang ada. Untuk resume, kalau anda, contoh, anda fresh grad, anda ada pengalaman apa? Intern je. Intern je lah. Kan? Kalau anda ada tiga lah letak, tak ada masalah. Tak ada maximum amount pun. Alright? Cuma maximum amount dia adalah muka surat lah. Kalau anda ada pengalaman kerja cashier 3 bulan, lepas tu promoter 3 bulan, lepas tu bisnes sendiri 3 bulan. Jadi banyak sangat kan? Jadi menyebabkan kalau letak dalam resume, leadership, kelab-kelab semua tu, achievement, professional cert, tak boleh nak letak. Maka yang tu kena buang lah. Kena pandai-pandai adjust lah. Mana yang lebih bernilai. Okay, seterusnya. Ada junior minta pendapat mengenai pilih kursus di universiti. Adakah tuan melihat landscape perubahan kerjaya di Malaysia kekal sama walaupun selepas hilang COVID? Akan mereka perlu utamakan untuk pilih kursus yang menjadi demand sekarang? Contoh kursus programming, data analyst. Okay, jawapan saya Tuan Cipan. Oh, ini kalau ada... siapa boleh connect saya dengan KPT? Saya cuba nak cari orang KPT ni. Tapi saya tahu pendapat saya ni tak kena terima. Saya sebut benda ni dalam MHI, tuan-tuan. Dalam MHI tak lepas lagi saya sebut. Apabila customer behavior sudah berubah, apabila teknologi sudah berubah, apabila keadaan sudah berubah, landscape pekerjaya sudah berubah, maka skill in demand juga berubah. Apa yang berlaku bila skill in demand berubah? Graduan yang keluar sekarang ni dah tak relevan 100%. Mungkin silibus sekarang melengkapkan graduan 80% untuk masuk industri sekarang. Setelah berubah COVID, mungkin graduan ni hanya ready lengkap 50% je. Lagi 50% adalah skill baru. So silibus perlu berubah, pendekatan perlu berubah. Alright. Adakah universiti boleh berubah dengan serta-merta? Tak boleh. Dia hanya boleh buat perubahan silibus hanya 30%. Lebih daripada 30% dia perlu dapat keputusan daripada Senat. Senat pula kena meeting, kena approval. Itu kisah panjang. Jadi kebanyakan fakulti tak nak ambil perubahan besar ataupun quite reluctant untuk buat major changes kepada silibus. Bahasa kasar, maaf saya sebut, saya pernah pergi satu fakulti, kita jumpa sendiri, kita tanya, Prof, subjek yang Prof ajar ni sama tak dengan yang 7 tahun lepas, 6 tahun lepas? Sama je. Lepas tu macam mana graduan nak berubah? Kasar Okay, baik. Graphic designer, belajar animation. Belajar apa animation? Bila tanya, belajar flash. Ini zaman bila belajar flash ni? Sorry to say, tapi itu berlaku. Right. So, what you need to do is, macam saya sebut tadi, alignkan kekuatan anda dan minat berserta dengan pasaran. Alright. Tidak bermakna minat design, tapi design tak ada pun. Hati-hati. Orang kata in demand tu sebab benda tu naik. Tetapi kerja-kerja lain ada yang evergreen, maintain je. Alright, boleh ya? Harap jelas. Kalau aku cakap macam ni, sakit ni. Bergaduh panjang lah dengan geng-geng kementerian ni. Alright. Tapi kita orang luar tuan-tuan. Saya tak tahu apa yang berlaku kat dalam tu. Saya bukan orang universiti ataupun KPT. Saya boleh cakap macam tu je lah. Baik. Bagaimana nak jawab soalan Ivy? Kenapa menganggur terlalu lama? Sebab saya suka tanam manggu. Saya gurau-gurau. Dalam masa yang sama, nak yakinkan interviewer yang kita boleh untuk bekerja di syarikat mereka. Okey. Kenapa menganggur terlalu lama? Pertama, dalam tempoh menganggur terlalu lama tu, adakah anda tidak buat apa-apa? Kalau tak buat apa-apa, itu memang mencabar tu. Alright? Untuk yakinkan interviewer kita boleh bekerja kat syarikat mereka, pertama memang anda kena cakap anda memenuhi requirement syarikat. Anda boleh buat apa yang syarikat demand. Kedua, apa yang anda boleh sumbang pada syarikat. Itu je, dua perkara. Anda bagi bukti, anda contoh syarikat nak ABC, anda bagi bukti anda ada skill ABC. Kemudian anda tambah pula, saya boleh sumbang begini. So dalam tempoh 3 bulan, tuan boleh expect akan berlaku begini. Itulah cara paling basic, fundamental untuk score dalam interview. Tapi orang nak apa? Nak magic bullet lah, nak benda awesome lah, nak boleh buat, boleh viral lah. Tak. Fundamental is fundamental. Okay. Anda boleh buktikan anda ada skill yang diperlukan. Anda boleh tunjuk anda boleh menyumbang area mana. InsyaAllah boleh dapat kerja tersebut. Alright. Selesai. Kita ada dalam 6 minit lagi untuk jawab Q&A. Ui, malam ni saya seorang jawab Q&A. Okay, wait. Tak apa. Alright.
Oh, sedihnya CD nak habis lah. Jangan sedih, jangan sedih. Nanti kita jumpa dalam grup-grup sebagainya. Nak tanya skill kita dalam resume, perlu rate diri sendiri ke macam 1 hingga 10, beginner, intermediate, advance ke just listkan je skill yang without diri sendiri yang rate? Okay, baik, begini. Untuk skill, kita rate diri sendiri menggunakan basic, intermediate, advance. Ia lebih mudah difahami oleh orang industri. Tapi tuan, kalau kita rate diri sendiri, itu macam shock sendiri. Maka jawapan saya terpaksa. Tak ada cara untuk calon menunjukkan dia kompeten ataupun dia nak rate dengan yang kita tak ada. Dia bukan macam suhu badan tau. Letak kepala skill AutoCAD bodoh macam tu. Skill AutoCAD power macam tu. Tak ada. Jadi kita guna basic, intermediate, advance. Alright, cuma jangan terlampau shock sendirilah. So you need to know your level. Sebab itu kalau kita nampak skill anda ni intermediate, advance untuk benda-benda berteknikal, sebab itu kita test dalam interview. Sebab tu kita buat ujian-ujian aktiviti untuk test kemahiran anda. Alright? Harap jelas di situ? Okay. Alright. Ada berbelas lagi soalan. Okay, baik. Yang mana tak sempat jawab tuan-tuan, saya minta maaf. Saya mohon tuan-tuan join sahaja CareerCube Community yang ada pada profil saya. Klik je link, register, free je. Dalam tu dia bagi tahu free webinar, tak ada masalah. Sebab free webinar tu memang saya bagi free untuk orang dalam komuniti tersebut. Tanya je soalan dalam komuniti. Nanti akan ada kawan-kawan yang ada pengalaman, dia akan bantu jawab. Ataupun alumni program saya akan bantu jawab. Okay. Kalau lama, kalau contoh bagilah tempoh 24 jam untuk mereka jawab. Kalau tak ada, nanti tim saya akan bantu jawab. Okay. Alright. Saya belajar civil, kerja bidang oil and gas. Patut ke saya tetap cari kerja dalam bidang apa yang saya belajar? Kalau review current job experience untuk saya jadi kerja dalam bidang yang saya kerja ni agak tidak merasakan untuk bekerja dalam bidang walaupun dah 2 tahun bekerja. Kebetulan sekarang saya dah ada buang kerja sebab komuniti tengah down. Jika saya punya aplikasi belajar atau telah bekerja. Okey. Untuk industri ni tuan-tuan dan puan, memang kena tengok pasaran semasa. Saya rasa oil and gas dah stabil dah sekarang. Harga crude oil adalah $70 per barrel. Dah quite okey lah, dah quite stabil dah. Walaupun rendah compare yang dulu lah. Tapi dia dah quite stabil. So, kalau tuan nak tanya saya demand secara spesifik industri okey tak okey, kalau tuan tanya oil and gas, saya akan jawab dah stabil. Tapi kalau industri lain, kita kena pergi lebih mendalam lah. Anyway, yang tu tuan perlu kaji dulu. Saya tak boleh nak bagi jawapan yang khusus. Kena lompat ke tak lompat. Because we need to research about the industry first. Right? Apapun, all the best tuan. Moga dipermudahkan urusan untuk cari kerja seterusnya. Website resume hari tu bila launch? Oh, okay, baik. Developer kita delay sikit. Sepatutnya April kita launch. So, should be Jun ataupun Julai lah. Yang disebut sebagai myprofile.my. Ya. Yeah. InsyaAllah Jun, Julai ni kita akan release. Terima kasih tuan kerana ingat. Nama dia adalah myprofile.my. Itu kami dah habis 5 figure duit kami buat benda tu. Kami develop benda tu. Guna free je. Boleh buat resume drag and drop. Terlalu senang. Okay. Saya ada pengalaman tukar tempat intern dalam tempoh yang sama. Dalam tempoh intern yang sama. Sebab saya tukar disebabkan diskriminasi kaum, minoriti dan syarikat tersebut. Soalan saya, jika kita bertanya kenapa tukar tempat intern, adakah kita boleh jawab jujur dengan cara lain? Sekarang intern dan semua yang gini. Okay, jawapannya adalah honesty is the best policy, tetapi bukan jadi pembaris ataupun lurus bendul. Saya selalu ulang benda tu. Jujur tetapi bukan lurus bendul. Bagi tahu tak ada masalah pun benda tu. Saya kira dia bukan isu di pihak tuan, tetapi tuan perlu jadi objektif, iaitu tak perlu explain secara meleweh-leweh ataupun explain memburuk-burukkan. Sekadar bagi tahu environment di situ agak mengganggu yang menyebabkan tidak sesuai, mengganggu fungsi kerja ataupun menghalang untuk saya belajar ataupun bekerja dengan harmoni. So oleh itu dengan persetujuan di pihak fakulti universiti, saya pun berpindah dan proses perpindahan berjalan dengan baik. Dan saya pun adapt dengan syarikat yang baru sekian. Explain je, tak ada masalah. Okay? Right. Jangan memburukkan lebih-lebih. Itu je. Tapi kita kena beritahu. Soalan saya, resume sebenarnya kita perlu customize berdasarkan kerja kita nak apply. Macam mana pula untuk online professional, LinkedIn, Jobstreet, portal-portal lain? Boleh general atau perlu customize juga? Sebab kadang-kadang nak open for more opportunity. Okay, good questions. Resume ni macam kita nak tackle awet. Awet A, kita hantar bunga. Awet B, kalau kita hantar bunga juga mungkin tak jadi sebab dia apa? Dia sukai Milo.
Award yang ketiga, kita tak boleh hantar below sebab apa? Dia suka T-Live contoh. Maka kita kena tackle dia dengan cara berbeza. Resume sama lah. Kerja berbeza, dia ada requirement berbeza, dia ada kehendak berbeza. Maka kita kena customize mendapati kehendak dia. Baru kita boleh dapat dia. Kemudian dekat job portal pula, dia tak boleh nak customize sebab dia bersifat general. Orang hanya boleh tengok pada profil kita. Oleh itu datanglah teknik seterusnya. Teknik apa? Inilah saya sebut dalam kelas saya sebut sebagai multi touch point teknik. Teknik ni bukan sekadar anda, contoh anda apply dekat job street, anda hantar juga customize resume pada email mereka. Alright? Itu salah satu pendekatan dia. Okay? Harap membantu. Okay, boleh tuan terangkan sedikit tentang graduate trainee, management trainee dari segi skop kerja, kelayakan dan juga gaji. Tambahan dia berbeza ke dengan project MyStep? Ini adalah space saya yang pertama dulu. Hari PKP yang pertama. Tuan, saya mohon maaf, saya minta izin untuk skip. Ataupun tuan boleh tengok dekat YouTube MS Studio, saya dah buat tentang management trainee. Okay, baik. Saya nak tanya soalan, adakah pengalaman setahun sebagai HR executive mencukupi untuk meyakinkan rekruter ambil kita? Walaupun tak ada pengalaman kerja pun, rekruter boleh ambil kita. It's totally depend on how you going to convince the recruiter. Moga berjaya, Cik Puan. Okay. Soalan ni panjang sikit. Ada nasihat tak yang boleh saya berikan kepada junior-junior bujang yang mencari kerja berdasarkan gaji saja dalam waktu pandemik ni? Contohnya dapat offer 2 atau 3 kerja dah, tapi gaji 2,500 ke bawah dan dia reject kerja tu. Akhirnya sampai sekarang masih mengerus untuk mencari kerja bergaji 3,500 ke atas. Fresh grad cari kerja 3,500 ke atas. Saya akan jawab, all the best lah bro. Okay. Less than 10% kerja fresh grad 3,500 ke atas. Kalau bukan 10%, less than 5%. Saya boleh sebut yang pertama, oil and gas. Tapi hanya dengan syarikat besar. Kedua, cyber security. 6,000 fresh grad. Try lah. Kalau anda memang target 3,500, saya akan jawab sakit lah. Alright. Okay, baik. So, anda kena faham, median gaji berapa dalam Malaysia? Median gaji adalah 2,300, 2,400. Itu adalah average. So, you need to accept the reality. Anda tak puas hati dengan kerajaan Malaysia ke, situasi Malaysia ke apa, itu anda punya pasal. Tetapi reality anda kena hadap juga. Alright. Saya minta maaf cakap macam tu. Tapi begitulah keadaannya. But if you believe you are very good enough, and then pursue lah. But your journey will be challenging. Itu je. Soalan terakhir saya kira saya jawab. Saya fresh grad, perlu ke saya buat cert sebelum mohon kerja? Contohnya cert ISO HACCP. Okey, nak buat cert ni adalah sangat bagus jika ia adalah added value kepada kerja tersebut. Contoh kerja dalam bidang construction, anda ada green card, safety card tu kan? Sangat bagus. Anda apply design engineer, lepas tu ada cert dalam AutoCAD ataupun anda adalah digital marketer, ada cert daripada Google SEO marketer contoh. Itu sangat bagus. Okey, tapi kalau cert tu tak ada kaitan, maka dia tak ada apa-apa. Alright. Contoh, ada seorang, contoh tuan ni lelaki ke perempuan ni? Contoh Mion. Tuan ni lelaki. Okey, katalah tuan cari pasangan, kan? Pasangan yang tuan cari adalah mesti pandai masak. Tiba-tiba datang seorang tu cantik, baik, sopan santun tapi tak pandai masak. Maka ciri-ciri yang lain tu dia tidak jadi added value sebab dia tak memenuhi requirement tuan. Boleh Ataupun tuan punya taste adalah mesti boleh cakap Mandarin. Sebab aku pun cakap Mandarin. Okay. So kalau datang tu cakap Arab, maka dia tidak memenuhi requirement. So maksud saya adalah walaupun ada cert, tetapi jika bukan requirement kerja, maka dia tidak jadi apa-apa. So kalau cert ni memang benda yang mahal kalau kena dengan kerja. Alright. Wallahualam. Terima kasih. Ada 2-3 saja soalan yang saya tak dapat jawab. Saya mohon maaf. Kita dah pukul 10 jadi saya pun mohon untuk beransur dulu. Tuan-tuan Cik Puan, alhamdulillah malam ni saya membebel sorang-sorang selama sejam. Saya pun tak tahu kenapa anda dengar. Sampai 300 orang ni. Hopefully belajar sesuatu lah tuan-tuan. Ada house. Baik. Hopefully belajar sesuatu dan insya-Allah saya brief sikit. Saya dapat jemputan daripada Mac. Mac ni saya tak tahu siapa, Mac Fahim. Orang duk tap semalam untuk bincang pasal graduan. Nanti kami akan buat space untuk menyembang sama-sama. Nanti join lah, nanti ada. Kedua, 14 hari bulan ni saya bekerjasama dengan Talent Corp untuk berkongsi dalam webinar spesifik untuk resume. Kita buat quiz dan tuan-tuan nak tahu level
macam ni lah. Saya buat quiz tu ada dalam 10 soalan. Kalau anda nak test level anda ni tahap mana buat resume. Anda ni power buat resume ke tak power? Okey, jawab quiz saya pada 14 bulan nanti. Kalau dapat 10 per 10, memang power gila. Kalau anda dapat 5 per 10 dan ke bawah, anda memang perlu belajar banyak lagi. Okey, so kita jumpa 14 hari bulan ni. Anda boleh join dekat link saya tu ataupun dekat mana-mana yang orang promote. Dan yang ketiga adalah tuan-tuan, saya jalankan Job Search Masterclass. Saya bagi tahu, saya tak post, saya tak tweet lagi. Nanti saya tweet. Job Search Masterclass ni tuan-tuan adalah kelas intensif cari kerja. Memang anda akan belajar A to Z, bahasa kasar dia tuan-tuan. Everything that I know, I will share to you. Bahkan ada recording dalam YouTube, anda boleh repeat sampai lebam. Alright? So, itu saja yang saya nak kongsikan hari ini. Tuan-tuan, terima kasih untuk masa. Dan kalau ada soalan saya tak jawab tu, saya minta maaf. Boleh join KDQ Community, saya beritahu dekat profil saya tu, nanti kawan-kawan dalam grup tu akan bantu jawab. Okay. Wallahu alam, tersalah tersilap. I'm very sorry for that. Saya mohon untuk berundur diri dulu tuan-tuan. Jaga diri, jaga kesihatan, ambil vaksin dan stay safe.